Saudara-saudara sekalian, kemarin kalau kamu masih ingat, Isyam Jalil mendedahkan bahwa wujud boneka PN dalam UMNO. Sampai sekarang saya coba usahakan mendapatkan nama-nama mereka yang mungkin menjadi boneka PN dalam UMNO. Tapi saya tak jumpa-jumpa lagi karena sukar untuk kita menentukan siapa. Dan takut nanti jatuh fitnah besar dosanya. Namun demikian ramai orang atau ramai netizen memberikan spekulasi yang berbeza-beza. Kalau netizen ini biasalah mereka akan berikan komen yang macam-macam. Ada yang kata si Fulan, si Anu, dan si Anu. Tapi pada pendapat Anda lah kan, Isyam Jalil ini merujuk kepada siapa yang dinyatakan sebagai boneka PN dalam UMNO itu. Saudara-saudara sekalian, saya memang tidak suka langsung dengan kenyataan itu karena kalau itu benar, maka itu satu perbuatan yang sangat terkutuk pada pendapat saya. Tapi hari ini isunya ialah ada pemimpin-pemimpin kanan UMNO Selangor yang kononnya akan berpindah arus, akan bantu PN dalam PRN nanti. Yang ini tak tahulah boleh dikategorikan sebagai boneka atau tidak, saya pun tak tahu. Tapi yang pastinya laporan ini kata adakah berbaloi Perikatan Nasional guna bekas pemimpin kanan UMNO Selangor untuk membantu PRN. Ini kata penganalisis politik. Ini komen penganalisis politik. Menghadapi PRN, gabungan PN dikatakan akan menggunakan pengaruh Noh Omar untuk tawan Selangor. Malah Azmin Ali juga yang dikatakan mahu tebus kekalahan PRU 15. Cakap tentang Azmin Ali, saya pikir dia akan kalah lah. Walaupun di dalam PRN pun saya rasa dia akan kalah. PRU dulu pun dia kalah teruk, ini kan pula PRN. Saya rasa dia akan lebih kalah teruk pada PRN. Menggunakan bekas pemimpin kanan UMNO untuk Perikatan Nasional mencapai impian. Menawan Selangor pada pilihan raya negeri dilihat tidak berbaloi. Memandangkan UMNO bukanlah satu parti yang kuat di negeri pimpinan Pakatan Harapan sejak 2008, kata penganalisis politik Azmi Hasan. Penganalisis politik dari Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara itu berkata strategi PN seperti mana yang digunakan pakai di Perlis waktu pilihan raya umum, khususnya di kerusi Parlemen Arau dengan meletakkan Sahidan Kasim di situ, tidak boleh disamakan dengan situasi politik di Selangor. Yang dikatakan menggunakan bekas pemimpin UMNO ini adalah tidak berbaloi karena UMNO di Selangor itu tak kuat, kata beliau. Kalau strategi menggunakan orang-orang kuat seperti bekas pimpinan PH atau bekas pimpinan PKR itu memang ada logik dari segi strateginya, kata beliau. Ia merujuk kepada kenyataan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin pada Rabu yang meramalkan bahwa akan menawan Selangor dalam PRN nanti. Saya nak katalah kan, saya pun nak ulas juga. Kalau PN akan guna kuasa ataupun pengaruh bekas pemimpin-pemimpin PH dan bekas pemimpin PKR dalam menawan Selangor, saya rasa ini pun tak akan berjaya. Karena lihat saja berapa ramai pemimpin Pakatan Harapan, pemimpin PKR yang bertanding di Selangor, semuanya kalah. Semuanya kalah. Dan kebanyakan pula pemimpin-pemimpin yang ada di Selangor itu terlibat penuh dalam langkah Sheraton. Pastinya bukan sahaja membuatkan orang akan tambah benci, tambah marah, tambah muak kalau orang-orang ini, pemimpin-pemimpin PH atau bekas pemimpin Pakatan Harapan atau bekas pemimpin PKR ini yang membantu menggunakan pengaruh mereka, kononnya menggunakan pengaruh mereka, saya pikir bukan apa yang mereka dapat, bukan kemenangan yang mereka akan dapat, tetapi lebih kepada kekalahan. Kerana ini akan menyemarakkan lagi isu kebencian terhadap langkah Sheraton. Apalagi kalau melibatkan Azmin Ali. Yang ini pasti akan menjadi satu bahan kepada parti lawan menggunakan pribadi Azmin Ali untuk menjadi isu kempen mereka. Jadi saya fikir penggunaan Azmin Ali atau siapa-siapa pemimpin PH atau PKR dalam kempen nanti akan memudaratkan Perikatan Nasional sendiri. Saudara-saudara sekalian,
Ia merujuk kepada kenyataan Setiausaha Agung UMNO Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin yang konon dia akan meramalkan bahwa PN akan menawan Selangor. Saya rasa itu mimpi yang di siang hari. Tak mungkinlah, saya rasa tak mungkinlah Selangor akan ditawan oleh Perikatan Nasional. Dan mungkin tidak akan ada satupun kerusi mereka akan menang di Selangor. Dalam kenyataan itu, Hamzah menyatakan jemputan terhadap parti yang ingin bersama dengan gabungan itu sebagai sekutu baru bagi mengambil alih kerajaan persekutuan. Mengakui bahwa jika gelombang yang menyebelahi PN itu sama seperti di negeri pantai timur dan beberapa negeri di utara, ia merupakan sasaran yang baik. Sekiranya gabungan itu turut berjaya melakukan perkara yang sama di Negeri Sembilan dan Selangor, kata beliau. Kemungkinan kenapa Selangor diletakkan dalam keyakinannya adalah karena mungkin dengan menggunakan orang-orang UMNO yang terpisah seperti bekas pengerusi perhubungan UMNO Selangor, Noh Omar umpamanya. Jadi, Noh Omar belum lagi keluar dari UMNO. Noh Omar belum lagi menyatakan keluar daripada UMNO. Tiada apa-apa kenyataan. Jadi, adakah Noh Omar akan keluar UMNO? Adakah beliau akan menyertai Parti Perikatan Nasional, membantu Perikatan Nasional? Dan adakah dengan ini dia dalam radar Zahid Hamidi untuk dihukum pula? Saya pikir Noh Omar tidak akan sanggup dihukum oleh Zahid Hamidi karena dia sebenarnya masih berpotensi untuk meneruskan langkah beliau di Selangor. Saudara-saudara sekalian, saya pikir Noh Omar tidak akan sanggup. Saudara, hakikatnya apa yang berlaku di Perlis seperti terhadap Said dan Kasim tidak sama kalau nak dibanding dengan Noh Omar di Selangor karena di sebelah Perlis ada gelombang yang lebih besar. Tapi di Selangor, di Negeri Sembilan dan kebanyakan di negeri-negeri sebelah barat, tidak berlaku gelombang itu, kata penganalisis politik ini, yang mengulas jika PN akan memanfaatkan pengaruh Noh Omar sebagai senjata untuk merampas Selangor daripada PH. Untuk rekod, PN berjaya menyapuh bersih kerusi parlimen di Perlis pada PRU 15 baru-baru ini. Di peringkat DUN Selangor, PAS yang merupakan sebagian daripada PN hanya mewakili satu kerusi di Sijangkang. Bagi saya, PN perlu lakukan sesuatu yang lebih lagi untuk merampas Selangor dan juga Negeri Sembilan dalam hal ini karena dalam masa 4 hingga 5 bulan ini, PN perlu membuktikan bahwa mereka adalah kumpulan yang lebih layak untuk memerintah dan mentadbir negara, kata beliau. Walaupun mereka sebagai pembangkang, tetapi peluang itu ada kerana kumpulan mereka adalah agak besar sebagai pembangkang dan cara untuk membuktikannya adalah menjadi pembangkang yang lebih baik, lebih konstruktif, yang bila ada kritikan terhadap kerajaan, ia adalah kritikan yang logik dan boleh diterima akal, kata Azmi. Sementara itu, Fellow Penyelidik Pusat Kajian Demokrasi Pilihan Raya Universiti Malaya, Awang Azman Awang Pawi, tidak menolak PN akan menggunakan individu berpengaruh dalam BN Selangor seperti Noh untuk bekerjasama menawan ke Selangor. Katanya, selain Noh, tokoh popular di negeri itu, ialah seperti Azmin Ali juga merupakan bekas menteri besar akan turut menjadi peran penting dalam usaha tersebut. Tidak mustahil, kata beliau, bekas pemimpin UMNO yang berpengaruh seperti Noh Omar akan diperlukan untuk membantu PN dalam kerjasama menawan Selangor. Ini pernah berlaku seperti menggunakan ahli politik kita semula seperti Said dan Kasim di Perlis, kata beliau. Malah, peranan Azmin juga dimanfaatkan sebagai harapan terakhir Azmin tebus kekalahan parlimen lepas dan kini fokus DUN, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, pengaruh Noh Omar nampaknya kuat di situ? Tidak, saya rasa Noh Omar tidak akan membantu PN. Selain itu, Noh Omar akan lebih setia bersama dengan Barisan Nasional. Azmin Ali bagaimana? Azmin Ali mungkin akan menyebabkan kejatuhan Perikatan Nasional di Selangor. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye.